من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ini Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu. Yang saya hormati Ustaz Nazri, Tok Guru saya di Mesir tu. Dia tiba-tiba jemput saya untuk mari, saya pun tak tahu siapa. Ustaz kau ni berlambak dah, dia dah ajak saya juga, tapi sebab tak mau tolak permintaan kawan mai jugalah. Alhamdulillah. Dan pada malam ini dapat kita bertemu, dan yang saya hormati pengurusi ataupun nazir Masjid Al-Muqarrabin, masjid baru asalnya, dan belakang tu pun tak siap lagi. Seterusnya yang kuasa muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni kita cuba melahirkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat bahawa kita di antara orang yang paling sibuk merayakan kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau diikutkan, tidak ada sejarah di kalangan para sahabat yang merayakan akan peristiwa kelahiran Nabi. Bahkan mereka tak sambut pun akan apa yang datang tentang bila Nabi dilahirkan. Sampailah di zaman Umar Al-Khattab sendiri pun, apabila ada di kalangan sahabat yang mencadangkan supaya diletakkan tarikh untuk umat Islam adalah menggunakan tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Islam tak ada tarikh sebab Nabi tak pernah mengasaskan tahun untuk Islam. Dia cuma ada tarikh, ada bulan, tapi tidak ada tahun. Mungkin zaman Nabi tidak berapa nak jadi masalah, zaman Abu Bakar pun tak jadi masalah, tapi zaman Umar dia ada sikit masalah. Kerana Umar sudah memperkukuhkan sistem pentadbiran Islam. Zaman Umar ni dipanggil zaman tamkin, zaman Islam kukuh. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar dipanggil zaman takwin. Zaman Islam itu baru dibentuk, diperkasakan, nak diperkuatkan. Jadi bila nak tentukan tarikh, sebab ada surat keluar masuk di zaman Umar, surat tu hanya mencatat tentang tarikh dan bulan, tapi tak tahu tahun bila. Menyebabkan para sahabat jadi keraguan, tarikh ni bila ni, surat ni masuk bila, tahun ni ke tahun lepas. Jadi Umar ajak kepada para sahabat untuk berbincang, kita nak letak tahun apa untuk Islam. Maka dia mencadangkan kalau boleh kita ambil tarikh sempena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dicadangkan demikian pada Umar, Umar kata dia tak setuju kerana itu meniru apa yang pernah dibuat oleh kaum Nasrani. Kerana orang Nasrani mereka meletakkan tarikh kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai tahun untuk mereka. Lepas tu kalau orang tanya berapakah umur Nabi Isa, senang nak jawab, umur Nabi Isa 2022 tahun.
Kerana tahun Masih yang kita sambut ini adalah sempena dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Menyebabkan umat tak setuju kerana berpegang dengan hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa tiru satu kaum, dia termasuk dalam kaum tersebut. Atas faktor itulah umat sendiri pun tidak mengambil tahun kelahiran Nabi Muhammad. Akhir sekali yang dipersetujui adalah mengambil tahun hijrah, kerana tahun itu membabitkan seluruh orang Islam, tak kira Ansar, Muhajirin dan semua para fuqara. Ketika itu Allah panggil orang-orang Muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allah panggil semua orang Muhajirin itu sebagai fuqara, fakir. So tarikh itu diambil untuk tahun hijrah, tetapi tidak tahun kelahiran Nabi SAW. Kalau ikut sejarah, yang mula-mula sambut maulid ni adalah Abu Lahab. Dialah yang mula-mula sambut kelahiran Nabi SAW. Tapi jangan tuan-tuan salah faham, cerita ni bukan nak kata tuan-tuan sama dan kita sama dengan Abu Lahab. Jangan salah faham. Tapi nak cerita kenapa Abu Lahab paling gembira dengan kedatangan Nabi. Ketika Suwaibah berlari memberitahu kepada Abu Lahab, tuan, Aminah melahirkan seorang bayi yang sangat comel, anak Abdullah. Abdullah ni disayangi oleh family. Sudah tentu bila lahir zuriatnya, keturunannya sangat berbangga, bahkan anak lelaki pula. Hamba saya tadi bernama Suwaibah, milik kepada Abu Lahab. Bila dia pergi beritahu Abu Lahab bahawa yang lahir itu adalah bayi laki-laki keturunan Abdullah, menyebabkan Abu Lahab gembira. Dia pun mengatakan pada Suwaibah, aku merdekakan kamu hari ini kerana aku gembira dengan kedatangan keturunan Abdullah. Dia pergi ke rumah Aminah, dia yang dukung, bawa Nabi Muhammad mengelilingi Kaabah dan menjunjung Nabi SAW. Itulah kecintaan dia kepada baginda. Sampailah bila Nabi berkahwin dengan Khadijah dan ada anak, Ummi Kalsum dan Ruqayyah. Dia kahwinkan anak dia dengan anak Nabi, Utbah dan Utaibah. Cantum nasab keturunan dengan Nabi SAW. Tandanya orang yang paling sayang ke Nabi adalah Abu Lahab. Setelah itu kita lihat dalam hadis diceritakan bahawa oleh kerana Abu Lahab pernah gembira dengan kehadiran Nabi, Allah meringankan azab padanya tiap-tiap hari Isnin. Bukan tak kena azab, diringankan azab. Tapi ringan pun azab neraka lah, bukan penjara kajang, tuan-tuan. Menunjukkan kepada kita bahawa itulah yang mula-mula sambutan dibuat. Sejak itu, lepas tu tak ada dah sambutan. Tapi bilakah sambutan ini mula berkumandang kembali? Ketika Salahuddin Al-Ayyubi sedang berdepan dengan tentera salib untuk membuka kota Baitul Muqaddas, masa itulah tentera Islam agak rapuh, tidak kuat. Nak lawan dengan musuh tak mampu, tak upaya. Menyebabkan Salahuddin kata, apa cara untuk kembalikan semula kekuatan Islam? Tidak ada kaedah lain. Maka dilakukan satu nostalgia memperingati Nabi SAW. Ingat, Nabi ni kalau jauh daripada ummah, tak diceritakan kisah dan perjuangannya, menyebabkan makin jauh kita daripada kecintaan terhadap pembawa Islam yang sebenar ini. Lalu bila dibuat sambutan itu, daripada perang dengan perang salib, terjadi hanyalah lemah tiba-tiba menjadi kuat. Menyebabkan apa? Tentera Islam jadi semangat kerana penceritaan terhadap Maulid Rasul itu menyebabkan semua orang merasai baginda ada di sisi mereka. Hari ini benda yang paling susah adalah nak bagi Nabi duduk tepi kita. Itu yang paling susah. Benda paling payah nak kata biar Nabi ni duduk dan menjadi pakaian kita. Macam mana? Kena cerita Nabi sampai orang rasa kehadiran baginda SAW. Nabi ni pemberi kabar gembira di kala sedih. Allah rakamkan dalam suratul Ahzab ayat 21, cerita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi itu ada contoh suri teladan yang sangat baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Dalam ayat itu saya kutuk cerita bahawa Nabi ni contoh. Dalam Fizilal Al-Quran disebut Nabi ni contoh. Contoh macam mana? Contoh di kala senang dan contoh di kala duka. Perang Ahzab ini cabaran terbesar umat Islam.
Sebab semua tentera berkumpul untuk menjahanamkan Islam. Sebab tu dinamakan Ahzab. Kerana ramai orang-orang parti-parti ni bergabung. Sebab Hizbul ni partilah. Kelompok-kelompok ni bergabung untuk menjahanamkan Nabi. Orang Islam dah takut dah, tapi Nabi buat relax ya. Jom kita rempuh. Ada cadangan. Salman bangun dengan cadangan, ya Rasulullah, gali parit. Nabi terima cadangan sahabat. Nabi ni hebatnya apa? Kenapa semua orang suka? Walaupun Nabi seorang ketua, dia tidak memandang cadangannya saja yang bagus. Dia akan cari cadangan orang lain untuk diketengahkan. Bila Salman kata, ya Rasulullah, galilah parit. Ini strategi perang yang dibuat di tempat aku di Parsi. Nabi terima cadangan tu, menyebabkan orang-orang Ansar kata apa? Salman minna, Salman minna, Salman kelompok kami, Salman kelompok kami. Salman ni dia bukan orang Madinah, dia bukan orang Muhajirin. Dia memang datang daripada Parsi untuk mencari baginda sallallahu alaihi wasallam. Dialah di antara orang yang datang cari Nabi dan menerima kenabian setelah belajar daripada pendeta Nasrani yang terakhir. Pendeta Nasrani yang mengatakan Nabi Isa sebagai Nabiullah dan Allah sebagai Tuhan. Lepas tu barulah Nasrani menjadi kelompok yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Bila dia lari daripada istana bapaknya, dia orang kaya, bapaknya sembah api. Dia belajar daripada pendeta ini, bersusah payah sampai jadi hamba. Jadi hamba dijual di kota Madinah, duduk menjadi hamba kepada orang Yahudi. Tengah duduk panjat pokok, tiba-tiba orang Yahudi bersemang di bawah, tuan dia bersemang di bawah. Habislah kita, Nabi akhir zaman telah muncul, tapi bukan daripada orang Yahudi, daripada Mekah mati kita. Dia turun pokok, dia kata, apa tuan, cerita apa? Hang duduk diam, jangan duduk cakap banyak. Sejak itulah dia beriman dengan Nabi SAW. Dia yang bagi cadangan. Bila Ansar tengok dia bagi cadangan, Ansar kata Salman minna, Salman minna, Salman termasuk kelompok kami, Salman termasuk kelompok kami. Bila orang-orang Ansar kata demikian, Muhajirin pula kata la, Salman minna, Salman minna, Salman daripada kelompok kami, Salman daripada kelompok kami. Ni Nabi hebat ni. Tengah-tengah orang kata Salman kelompok kami, Salman kelompok Muhajirin, Salman kelompok Ansar. Nabi kata Salman min ahli baiti, Salman adalah daripada keluargaku, ahli bait. Tu Nabi SAW. Nabi bak puji, bak jaga orang, bak entertain people, bak sentiasa bermesra dengan orang, bagi layanan yang betul. Itulah Nabi SAW. Nabi ni special tentulah tuan-tuan. Lepas tu bila kita cerita Nabi, saya lebih suka cerita Nabi sebagai manusia. Sebab kalau kita cerita Nabi dalam darjat yang orang angkat darjat tinggi kan, boleh sebenarnya, cerita tu bagus. Tapi tu menyebabkan ramai orang putus asa. Orang kata kami tak macam Nabi, macam mana kami nak ikut Nabi? Nabi terlampau hebat. Bolehlah dia Nabi, kami tak mampu ikut Nabi. Hari ni kita nak cerita biar sampai orang rasa boleh ikut Nabi. Ni cara nak ikut Nabi. Nabi layak untuk diikuti kerana Nabi juga manusia macam kita. Cuma dia manusia terbaik. Itu kena faham. Baru ni dah timbul suasana orang mengangkat darjat Nabi ni sampai Nabi jadi kudus, tahap Tuhan dah, tahap Allah Ta'ala. Sebab tu hari ni apa yang kaitan dengan Nabi, orang gembira tuan-tuan. Orang suka, orang sambut. Bahkan kadang-kadang maritah daripada mana mengaku keluarga keturunan Rasulullah. Kita tak kata tak betul, cuma kita kata hati-hati. Jakim pun dah keluar kenyataan, Majlis Agama pun keluar kenyataan, dah hati-hati. Kadang-kadang pendakwaan itu terlampau mudah sangat mendakwa daripada keturunan Rasulullah. Tu hati-hatilah. Baik. Maka ketika itulah kita lihat bahawa bila Nabi sebagai manusia, baru kita boleh tiru. Malam ni bila kita cerita Nabi sebagai manusia, baru kita boleh ikut. Macam tu Nabi no. Lepas tu saya kata bukan ini memperendahkan darjat baginda, tapi ini menyebabkan kita rasa Allah hebatnya Nabi. Dia manusia tapi darjatnya tinggi. Nabi tak pernah kecewa. Pernah dalam dakwah ke Taif Nabi kecewa tuan-tuan. Orang Taif tolak dakwah Nabi mentah-mentah, keluar daripada Taif di baling batu. Sampai Nabi bersandar di sebatang pohon kurma tuan-tuan, dah terluka teruk dah. Masa itulah Nabi mengadu. Nabi merintih depan Allah Subhanahu wa taala. Rintihan Nabi itu sampai Jibril datang.
Mari Jibril ni dengan Malakul Jabal, malaikat bukit. Sebab teruknya Nabi dihina. Orang Taif ni kena ingat, Bani Saqif, kelompok ni kalau dakwah sikit-sikit mereka takkan Islam. Bani Saqif ni masuk Islam bila Fathul Mekah. Lepas Fathul Mekah, Nabi serbu mereka tak surrender sampai sudah. Bila mereka dikepung pun mereka kata kami takkan serah diri. Lawan dulu Muhammad. Lepas Nabi berjaya tewaskan mereka, barulah mereka masuk Islam. Rupanya Bani Saqif ni kelompok yang tak akan surrender dengan dakwah. Dia hanya surrender apabila dia kalah medan perang. Tu kelompok Bani Saqif. Tegah tu tuan, cengih, perongoi, tak ada tolak ansur kan. Nabi sampai keluar luka tuan-tuan, mereka peduli apa? Tapi oleh kerana kasihan, Allah utuskan dua malaikat, malaikat bukit dengan malaikat Jibril. Ya Muhammad, hadza malakul jabal, wahai Muhammad, ni malaikat bukit, arahkan dia, semoga dia boleh ambil dua bukit hempuk atas mereka. Tapi Nabi sedih tak? Nabi sedih lah. Manusia, Nabi kena sedih. Kalau Nabi tak sedih tuan-tuan, Nabi bukan manusia. Nabi sedih. Sedihnya Nabi sampai merintih kan. A'udzu bi nuri wajhikal karim alladhi adha'at lahu as-samawati wal ard. Lau lam ubali, kalau aku tak peduli wahai Allah, aku pun tak peduli apa kena pada aku. Merintih tuan-tuan. Maknanya Nabi juga pernah merintih sebagai manusia. Baru seronok tengok Nabi. Kita kalau kita merintih tak ada masalah. Kita juga manusia. Kalau kita rasa beban, Allah beratnya ya Allah, bagilah kekuatan padaku ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah. Aku juga mengadu ya Allah macam Nabi SAW juga mengadu. Itu baru betul. Lepas tu saya lebih suka fokus cerita Nabi di situ. Boleh nak cerita pasal serban Nabi, jubah Nabi, betul. Dada Nabi berbidang, perut Nabi kempeh. Itu kita payah nak tiru pula pasal perut kita berbidang, dada kita kempeh. Tak nak tiru pula itu kan. Yang boleh tiru Nabi ni adalah bila tengok perjalanan hidup Nabi. Nabi pernah terlupa? Ya, Nabi pernah terlupa. Kenapa Ustaz cerita ni memburukkan Nabi? Tak, kita cerita supaya orang tahu Allah betapa sucinya Nabi, mulianya Nabi, dan masih lagi berada dalam sempadan akhlak, tidak melakukan dosa. Tapi kelemahan manusia itu mengangkat tinggi darjat Rasulullah SAW. Satu hari Nabi pernah solat. Dalam solat tuan-tuan, solat 4 rakaat. Sampai rakaat kedua Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bila Nabi bagi salam, para sahabat kata, ya Rasulullah, qasarta am nasita, wahai Nabi, ni lupa ke ni qasar sembahyang? Qasar sembahyang ke lupa? Nabi kata, ma qasartu wa ma nasitu. Bukan lupa, bukan qasar. Nabi terus bangun, sambung lagi 2 rakaat, menyudahkan solat. Di situ tanda Nabi pernah tersalah. Tapi Nabi kata bukan dia lupa, bukan dia qasar solat. Maka habiskan 2 rakaat lagi, Nabi pun selesai solat. Menyebabkan kesilapan Nabi itu bukan dosa, kesilapan Nabi itu menyebabkan kita hari ini bila terjadi macam tu, kita boleh tiru. Tiba-tiba tu imam sembahyang sampai rakaat kedua bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak buat macam mana? Kalau Nabi tak pernah tunjuk contoh, kita nak buat macam mana? Nabi dah tunjuk contoh. Kita kata, mam, tak cukup lagi 2. Tu imam beralih, betul ya? Rasa cukup dah. Tak lagi 2. Aku rasa cukup dah. Tak, cuba tanya Karim. Karim kata tak cukup ke? Betul tak cukup. Tu noh. Kalau tak pernah dengar cerita Nabi, tu kita nak buat lagu mana? Hak jemaah belakang dah kata apa? Hampa buatlah macam mana, kami nak balik lah. Kami kira selesai 2 rakaat, 2 rakaat. Dengan sebab demikian, kita pernah tengok contoh Nabi. Ada orang beritahu Rasul juga pernah tersilap macam tu. Lepas salam 2 rakaat, Nabi bersembang dengan sahabat. Tapi oleh kerana Nabi bersembang itu adalah kerana bertanya mereka, maqasartu ba manasitu, dan Nabi sambung lagi 2 rakaat. Maka tunjuk apa? Itulah cara menyelesaikan masalah bila solat tidak cukup rakaat. Kesilapan Nabi menyebabkan kita boleh tiru. Allah mulianya. Nabi pernah terlepas solat subuh tak? Pernah. Balik daripada medan perang yang sangat berat, Nabi dalam keadaan yang sangat-sangat letih. Nabi dah pesan kepada Bilal. Nabi kata, Bilal, jaga
pagi ni hang kena gerak kami subuh, nanti terlepas habis semua. Bila pun ya, baik Rasulullah. Sekali dengan dia terlena tuan-tuan. Nabi terlena, dia pun terlena. Jaga-jaga tu, bila jaga dah matahari naik. Nabi kata, Rasulullah, dah matahari naik. Nabi kata, jom kita keluar daripada tempat ini dan kita tunaikan solat di tempat lain. Di situ menunjukkan lepas tu juga Nabi bersegera menunaikan solat subuh, dan Nabi tidak menyebutkan lafaz qada dan sebagainya. Tanda Nabi solat ketika itu, kerana waktu itulah Nabi sedar. Maka kalau kita faham, bila kita jaga subuh, jaga-jaga dah cerah. Subuh apa orang panggil? Dah cerah-cerah ni. Subuh badak tuan. Dah jaga-jaga tu dah buat ke mana? Jangan doa, dah alang lambat tarik selimut terus. Maka cara Nabi adalah yang Nabi ajak tadi. Ya, Nabi pun pernah terlepas solat subuh, dan itu bukan dosa. Itu menunjukkan kelemahan sebagai manusia yang mengangkat tinggi darjat Nabi SAW. Allah. Baru boleh tiru. Allah. Nabi bagi contoh terbaik. Itu Nabi. Tuan-tuan. Nabi pernah masa muka, ya. Hingga kan turun surah Abasa wa Tawalla, tuan-tuan, daripada Ibnu Ummi Maktum. Nabi ada target dia. Orang Quraisy datang nak dengar dakwah Nabi. Datang Ibnu Ummi Maktum pula. Duk kalau nak tanya tentang soal agama, Nabi pun paling pada dia, ish, dia ni masa muka Nabi. Tapi masa muka Nabi tu dia bukan nampak pun. Ibnu Ummi Maktum ni buta, dia tak nampak pun. Tapi Allah tak nak benda tu jadi dekat Nabi SAW. Menyebabkan bila Nabi berpaling duk sibuk layan, Allah turun ayat menegur Nabi SAW. Kalaulah Nabi ini seorang penipu, scammer, kan dia orang sebut istilah scammer kan, Nabi tak akan dedahkan reveal ayat ni, kerana ayat ni betul-betul memberikan gambaran. Nabi pun Allah Ta'ala tegur Allah tu dirakamkan dalam Quran, menceritakan kelemahan baginda SAW. Menyebabkan Nabi sebut, pasti Allah sebut Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma, masa muka dan berpaling bila datang seorang buta. Sejak itu Nabi bertekad, tak ada lagi lah orang-orang yang berpura-pura nak dengar ni berbanding dengan mereka yang sudah beriman. Utamakan mereka yang sudah beriman. Kesalahan tu menjadikan Nabi dapat belajar. Semasa Nabi berdakwah, Nabi tak pernah tinggal orang. Bahkan Nabi sangat nak semua orang masuk Islam. Terutama siapa yang Nabi bercita-cita sangat nak masuk Islam. Nabi harap sangat yang masuk Islam tu adalah Abu Talib. Abu Talib ni lah yang Nabi harapkan, sebab dia sanggup bersusah payah bersama dengan Nabi. Dia tak pernah menentang Nabi. Bahkan bila dia mai jumpa Nabi, dia kata, Muhammad, tolonglah slow down sikit, hang dakwah hang sakan sangat ni. Tolonglah hati-hati, janganlah keras sangat, nanti orang marah, nanti depa akan ambil tindakan pada hang. Hang kalau boleh berhentilah, jangan duk buat kerja gini. Susah aku nak jawab kat depa. Masa itulah Nabi kata, kalaulah mereka meletakkan law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasiri ala an atruka hadza din ma taraktu, kalau mereka letakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan dakwah ni, nescaya aku takkan tinggalkan. Nangis Nabi. Bila Nabi nangis, Abu Talib kata, tak apalah Muhammad, terus, jangan berhenti, terus dakwah. Yang sedihnya adalah masa dia nak mati. Masa Abu Talib nak mati tu, Nabi pergi pujuk dia, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju bihi indallah. Pak cik, cakaplah la ilaha illallah. Ucapan ni nanti saya akan bawa balik menghadap Allah, minta Allah masukkan pak cik dalam syurga. Syarat dia pak cik ucap la ilaha illallah sahaja, walaupun pak cik tak sempat menunaikan tentang perkara-perkara Islam. Tapi Abu Talib ni bila tengok saja Abu Jahal, tengok saja Abu Lahab, depa pun pujuk juga, takkan nak tukar agama. Kita duk juang lama dah ni, biar duk tani lah, siapa pula nak buah-buah ni kan. Sebut gitu tuan-tuan, Abu Talib kata, wahai Muhammad, biarlah aku mati dengan agama nenek moyangku, tak apalah, aku tak nak dianggap pengkhianat agama nenek moyangku. Akhir sekali hembus nafas terakhir, menyebabkan tak sempat masuk Islam. Nabi punya sedih tuan-tuan. Nabi sampai minta ampun kepada Abu Talib.
Allahumma ighfir li Abi Talib, ya Allah ampunkan dosa Abu Talib, ya Allah ampunkan dosa Abu Talib, ya Allah ampunkan dosa Abu Talib. Bila Nabi dah mula buat macam tu, ya Allah ampunkan dosa Abu Talib, ya Allah ampunkan dosa Abu Talib, orang-orang Islam yang lain yang mak bapak mereka tak Islam pun doa sama, Allahumma ighfir li walidaina, ya Allah ampunkan kedua mak bapak kami, bagilah daripada dapat syurga. Allah tak bagi rupanya. Hingga ke Allah turun ayat menegur Nabi, ma kana lin nabiy wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tak layak bagi Nabi dan orang-orang beriman mengucapkan ampun kepada kaum kerabat sekalipun apabila mereka tidak masuk Islam. Tak boleh. Nabi kena tegur. Ayat tu Allah tegur Nabi. Nabi cerita dalam Quran, Nabi tak sembunyikan ayat itu. Masya-Allah. Lepas tu pakat berhenti habis. Taklah. Adalah ucapan-ucapan istighfar demikian. Jadi Nabi ni sebagai manusia, tapi innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, aku adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Kenapa saya cerita bab ni? Sebab hari ni timbul masalah kita terlampau menghormati orang-orang yang beragama lebih daripada kadarnya. Kadang-kadang hati-hati. Dan kita tak nak jadi macam kelompok netizen yang tak hormat langsung ustaz-ustaz sampai maki hamun dalam Facebook. Lebih kurang yang cakap. Kita tak nak jadi dua tu, sampai tak respect langsung kepada para ustaz, dan sampai yang memaksumkan para ustaz pun kita tak nak. Kita nak jadi orang macam dia yang tengah-tengah. Nabi yang menariknya adalah diajar satu kaedah. Ada benda daripada wahyu, ada benda bukan daripada wahyu. Kalau benda pada wahyu, kena sami'na wa ata'na. Kalau bukan pada wahyu, boleh bincang. Itu Nabi. Walaupun Nabi tu memang bercakap wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang Nabi cakap itu adalah wahyu, tapi ada bab bukan wahyu. Bila berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan perancangan, berkaitan dengan pandangan. Pernah satu hari Nabi berjalan-jalan ataupun duduk di kota Madinah, tuan-tuan, Nabi tengok orang duk tanam pokok kurma. Nabi ni dia tidak pakar bab pertanian. Kalau orang tanya apakah kepakaran Nabi, kajian menunjukkan Nabi memiliki satu kepakaran yang hebat, namanya people mastery. Apa maksud people mastery? Nabi tahu orang ni tang mana nak letak tang mana. Nabi tengok orang tu, Nabi tahu dia ni kena buat apa, dia ni tak boleh buat apa. Nabi tahu waktu mana ilmu tu datang. Nabi sudah berniaga hampir 25 tahun. Tu kalau orang tanya umur Nabi sebagai peniaga dengan umur Nabi sebagai Nabi, lebih kurang saja. Nabi berbisnes kalau dikira daripada umur 12 sampai umur 35. Nabi jadi Nabi daripada umur 40 sampai umur 63. Kalau ikutnya hampir sama, 23 tahun Nabi berbisnes, 23 tahun juga Nabi jadi Nabi. Yang Nabi pandai tahu pasal orang ni, pasal 23 tahun punya experience bertemu dengan orang. Nabi tahu macam mana nak manage manusia ni tu. Tu Nabi. Tu hebat Nabi. Kita azan dulu ke macam mana? Azan, okey. Sambung lepas azan insya-Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah innaka la Jadi Nabi ni adalah seorang yang kenal manusia, tahu nak letak di mana. Sebab tu satu benda yang kita kena belajar daripada Nabi hari ni, bila orang dah balik pada Islam. Saya suka nak share benda ni kerana orang yang main duduk masjid ni, dia ada pelbagai kepakaran. Lepas tu saya tanya tadi, tuan-tuan daripada mana? Tuan-tuan dulu kerja apa? Ada yang kata memang dulu adalah merupakan orang yang kerja kerajaan, pencen, main duduk sini, beli rumah sini, tak tahulah pencen daripada mana. Tapi maknanya orang-orang yang pernah bekerja sesuatu. Yang saya duduk bimbang, apabila dah tamat perkhidmatan pekerjaan, mereka pun datang masjid dan surau. Bila mereka datang masjid, mereka pun kata, kami main masjid, kami nak beribadah. Maka semua orang kata, ya, marilah beribadah, marilah betulkan Quran, marilah betulkan Fatihah, marilah duduk di sini. Tapi ada satu sunnah Nabi yang orang terlupa. Apa dia? Jangan tinggalkan kepakaran tu sampai mati. Apa yang pernah kita pakar dulu, kita kena guna balik untuk membantu Islam. Sebab Nabi SAW bila meletakkan orang, dia letak kepada kepakaran orang itu. Khalid Al-Walid, Nabi tak pernah ubah dia apa-apa. Dia pernah menjadi penentang Islam yang terkuat. Semasa dalam peperangan Uhud, dialah pakar strategi yang hingga menyebabkan Nabi hampir terbunuh di dalam peperangan Uhud. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi tak pernah ubah dia. Nabi tak pernah suruh dia berubah untuk buat jadi benda lain. Nabi tak kata, wahai Khalid, hang ni banyak dosa, mailah duduk masjid beribadah saja. Tak. Nabi kata, wahai Khalid, anta saifullahil maslul, kamu adalah pedang Allah yang terhunus. Sejak diberi gelaran itu, Khalid tidak pernah kalah medan perang. Walaupun sekali, Khalid tidak pernah kalah medan perang. Sampailah setelah kewafatan Rasulullah, bila berperang saja dengan Rom, Rom kata bila ada Khalid, tobat menang. Tak boleh buat apa? Tobat menang, dia berkata. Nak lawan dengan Khalid, tak payah buang masa. Sampailah dalam satu peperangan ada seorang bernama Jarjah. Jarjah ni adalah orang panglima tentera Rom. Ingat zaman dulu bila perang, sebelum mula perang, dua-dua pihak akan hantar wakil bercakap. Maka Khalid datangnya Jarjah. Jarjah tak tanya soalan lain, nak berdamai ke tak. Jarjah tanya, hang ni Khalid, betul ke? Hang dipanggil Saifullahil Maslul sebab hang pernah dapat satu pedang daripada Tuhan yang menyebabkan pedang itulah hang pi mana pun tak pernah kalah medan perang. Jawab Khalid, merapu betul hang, mana ada aku dapat pedang-pedang ni, tak ada. Siapa cerita ke hang? Depa duk habaq. Tak ada. Habis tu pun siapa hang dipanggil pedang Allah? Kalau hang tak dapat pedang pada Allah, dia kata, aku dulu penentang Rasulullah, lawan baginda, tapi lepas aku masuk Islam, Nabi menempatkan aku di tempat yang paling aku reti, iaitu berperang di jalan Allah. Hingga kan Nabi bagi satu label dekat aku, namanya Saifullahil Maslul. Sejak itu aku terus berjuang dan berjuang, sampai tahap dia tak sempat hafal Quran, tuan-tuan. Tak sempat. Bila dia jadi imam, ni dicerita dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Bila dia jadi imam, masalah terbesarnya adalah dia akan bercampur surah. Contoh, waladdallin amin wal as innal insana lafi qus wadduha wal laili idza saja. Dia campur dua surah sekali. Tu dia. Bila habis mayang, tentera komen lah. Panglima apa mayang campur-campur surah? Dia kata, hampa satu merelok ke? Aku ni lepas daripada masuk Islam, Nabi mana suruh aku buat kerja lain. Nabi suruh aku pergi perang terus untuk memenangkan Islam. Khalid terpaksa
melupakan sikit hasratnya untuk menjadi hafiz Quran kerana ada tanggungjawab lagi besar bagi memenangkan Islam. Memang kalau ikut di hati, itulah penyesalan Khalid kerana dia tak sempat hafal Quran, tetapi dia memegang amanah Nabi SAW hingga kan di zaman Omar dia dipecat daripada jawatan. Ada sebab-sebab tertentu, nanti kita cerita lain, kerana ketika itu menunjukkan bahawa kekuatan Khalid terlampau hebat zaman tu. Khalid. Hasan bin Sabit, Nabi tak pernah ubah. Hasan ni penyair yang hebat. Nabi pernah suruh sahabat-sahabat bersyair untuk memberikan ancaman kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin. Bila syair saja tak kemah, Nabi kata tak kemah. Hasan kata biar aku syair. Hasan syair, dia punya syair macam bilahan pisau yang memotong hati manusia. Nabi kata, wahai Hasan, bersyairlah kamu kerana kepakaran kamu adalah syair. Dia pun bersyair. Bila nak pergi perang, Hasan akan bersyair untuk orang pergi perang. Bersemangatlah kamu untuk pergi berjuang, lawanlah musuh-musuh Allah. Habis syair, orang pergi perang, Hasan balik rumah dah. Nabi marah? Tak. Nabi kata kalau dia pergi pun bukan pergi perang pun. Dia kata syair dah. Kalau perang dia takut. Dan dia memang seorang penakut. Entah. Adakah Nabi kritik dia? Tak. Nabi tutup kelemahan dia. Nabi guna kekuatan dia. Itu Nabi. Itulah sunnah yang hebat Nabi. Itu yang menyebabkan kita rasa, Nabi ni kalau dia ada, dia hargai orang, tuan. Jadi Nabi ni banyak cerita dia, kalau kita kupas, kita jadi Allah, patutlah sahabat sayang sungguh ke Nabi ni. Sebab semua cerita tu menunjukkan kita layak duduk tepi Nabi dan bersama dengan Nabi walaupun kita tak perfect. Itu hebat tu. Memang rasa malu nak menyatakan cinta pada Nabi, betul tak tuan-tuan? Betulkah kita ni boleh kata kita sayang ke Nabi? Hari ni banyak orang dia kata kami tak boleh, Ustaz, kami tak sama dengan Nabi. Nabi ni terlampau hebat, special. Kami mana duduk tepi Nabi. Ada seorang tu nama Abu Mihjan. Abu Mihjan ni hebat tak hebat? Masuk Islam masih minum arak, tapi sahabat Nabi. Abu Mihjan ni tadilah orang paling ketegak daripada kelompok Bani Saqif. Dalam Bani Saqif tu dah kalah dengan Nabi masuk Islam. Yang paling lambat masuk Islam Abu Mihjan. Apa nakal dia? Minum arak lah. Tapi jangan salah faham pula, cerita ni kita tuan balik tonggang arak pula, bukan. Cerita ni bukan nak suruh tuan balik berubah jadi macam tu, tak. Cerita ni nak bagi tahu itulah antara sahabat Nabi. Bila Abu Mihjan berhenti minum arak? Zaman Umar. Itu pun dia berhenti kerana semasa itu dalam peringkat nak hantar pergi perang, nak perang Qadisiyah. Masa nak hantar perang Qadisiyah itulah dia dihalang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyertai perang. Sa'ad kata kalau hang tak berhenti minum arak, tak boleh. Dia ditahan. Dia tengok orang berperang, dia tengok pedang sedang bertembung. Lalah dia kata pada isteri Sa'ad, "Kak, lepaslah saya. Takkan dah duduk tani tak reti saya ni. Kalau tak pergi perang, mati saya." Nampak? Ada orang pergi perang gembira, betul tak tuan? Ada orang syair saja, perang tak boleh pergi. Tapi Nabi letak tempat tu betul. Abu Mihjan minum arak, Nabi pernah sebab dia? Pernah. Tapi Nabi pernah benci dia? Tidak. Itu Nabi. Sampai Sa'ad bin Waqqas tak tahu, isteri Sa'ad bebaskan dia. Sa'ad masa tu memang tak boleh pergi perang. Sa'ad sedang ada bisu di buntut dia. Jadi dia hantar orang pergi perang, kuda dia disimpan di tempat kuda. Abu Mihjan ni pergi ambil kuda dia, tutup muka, tak bagi nampak. Ni pakai mah macam tu Haji pakai, tak bagi nampak. Sa'ad kata, tu macam kudaku balqong. Tu macam kudaku. Hak ni tu macam Abu Mihjan. Dia masuk-masuk tuan-tuan, dia menghentak musuh, perang Qadisiyah daripada berterabuk, sebab dia ada, perang itu boleh menang tuan-tuan. Semua orang Nabi hargai untuk menyumbang di dalam Islam, walaupun orang tu ada salah dan silap. Orang tu Nabi. Allah. Tu bila tengok cerita ni, kata patutlah orang cinta ke Nabi, patutlah orang sayang ke Nabi. Bukan pasal dia Nabi semata-mata, tapi dia pandai menguruskan manusia dan menjaga semua orang di bawah dia. Kan? Tu Nabi.
Ada satu orang picium perempuan tuan-tuan zaman Nabi. Tu kita bila dengar cerita sahabat, kita dengar sahabat apa Qurannya, sahabat baca hadis. Kita tak tengok sahabat cium orang. Ada satu orang sahabat picium perempuan. Dia picium satu perempuan, dia pening, dia kata sudah, aku buat apa ni? Dia pergi jumpa Nabi. Berani lah tuan-tuan, pergi jumpa Nabi. Tuan-tuan Tok Imam, ada orang cium satu perempuan, ada pernah pergi jumpa tuan-tuan? Tok Imam, saya ada cium satu perempuan. Kita jawab apa? Kita kata apa? Kita kata bertaubatlah kamu, kita kata. Dia tanya, kita pun tanya, hang cium siapa? Anak Tok Imam? Tak kena mengajar tuan. Tapi itulah yang berlaku pada seorang lelaki-lelaki ni. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, tadi aku tercium wanita, qabbaltun nisa, minta maaf, qabbaltum ra'ah, aku tercium perempuan. Macam mana Rasulullah? Nabi tak kata, pasal apa hang buat macam tu? Nabi tak kata. Nabi terdiam. Macam mana nak buat? Nabi kata, sampai Allah turun wahyu, innal hasanatu yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapuskan kejahatan. Ini peringatan bagi orang yang mau mengambil peringatan. Wahai sahabat, Allah turunkan wahyu, banyakkan buat baik, berhenti daripada melakukan kejahatan, Allah pasti ampunkan kamu. Betul, berani mengadu ke Nabi walaupun mereka tidak perfect. Nabi tidak reject mereka tuan-tuan. Jadi Nabi hidup sebagai manusia. Cerita ni kena bawa supaya anak-anak kita dengar, oh sayangnya kami ke Nabi. Nabi boleh raih kesalahan kami, kesilapan kami, dan Nabi nak kami dapat kebaikan. Lepas tu saya pernah baca satu hadis. Hadis ni saya semasyhur, tuan-tuan pernah dengar. Syafaati lil kabairi min ummati. Syafaatku adalah untuk mereka-mereka yang buat dosa besar di kalangan umatku. Syafaatku untuk orang buat dosa besar. Tuan-tuan buat dosa besar tak? Tak boleh jawab. Kak-kak di belakang sana ada buat dosa besar tak? Apa dosa ibu-ibu di belakang sana? Dosa paling teruk pun ustaz, cakap banyak. Dosa orang lelaki paling teruk apa dia? Tengok janda, betul tak? Tengok janda lintas. Ui, astaghfirullahalazim. Saya pernah pergi ceramah di penjara Kajang tuan-tuan. Hak tu mencabar tuan-tuan. Pergi ke penjara Kajang laki-laki dan perempuan. Hak pergi kawasan perempuan tuan-tuan, saya duk ingat orang duduk dalam penjara ni muka jenis bercoriang, muka pecah tembok. Tak. Orang hak duduk dalam penjara Kajang ni muka macam tuan-tuan, lebih kurang tuan. Tak ada beza. Soleh pakai kepiah putih tuan-tuan. Saya tanya, kesalahan apa tu haji tu? Dia tu pegawai dulu ustaz, pegawai kerajaan. Dia silap tanda tangan. Dia tak cek dulu. Lalah su atas dia, dia masuk penjara. Tapi dia orang baik. Tuan-tuan. Dalam majlis Maulid Rasul juga, belah perempuan yang kena penjara ni, tiba-tiba ada satu orang baca Quran sedap. Saya kata, takkan ni banduan? Saya tanya, ni warden? Tak, ini banduan ustaz. Siapa dia? Ni ustazah ustaz. Ustazah kena penjara. Pasal apa? Ada kes bersubahat. Tu saya tak mau cerita ke dia. Ada kes bersubahat. Tu tanya, kak tu kesalahan apa? Kesalahan kak tu kecil ustaz, bunuh mak mentua. Dia tikam mak mentua dia entah. Tapi semua pasal tersalah, bukan dia tu nak bunuh. Mak mentua dia benci dia, mak mentua dia dah lama meluat kat dia, mak mentua dia suruh dia bercerai dengan laki dia, tapi laki dia tak tahu. Sekali bila dia mengandung, mak mentua dia terajang dia sampai dia tak tahan, dia lupa diri, dia ambil pisau, dia tikam mak mentua dia. Mak mentua dia pun jalan, dia pun telefon polis, dia beritahu dia telah bunuh mak mentua dia. Polis pun tahan, kena penjara tuan. Kena bicara tu, kena penjara tuan. Tu orang tu. Itulah lil kabairi min ummati, yang buat dosa-dosa besar. Saya baca hadis ni tuan-tuan, depa terasa tuan, ya Allah. Lalu bila saya balik, nak balik keluar pada penjara, depa pun lambai. Terima kasih ustaz, datang lagi, terima kasih. Saya pun tanya warden, depa ni hukuman ringan kot. Warden, depa ni akan keluar tak lama lagi. Tak, ustaz ni semua gantung saya mati.
Hak lamai ke saya tu semua gantung sampai mati. Tapi muka happy. Sebab apa happy? Saya kata kalau tuan-tuan kasih pada Rasulullah, di akhir nanti tuan-tuan berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terasa sungguh depa Nabi ada di sisi depa, tuan-tuan. Kalau itulah kita rasa Nabi, sayang sungguh kita ke Nabi, tuan-tuan. Memang kalau ikut nak cerita cinta ke Nabi ni, tuan-tuan, memang kita rasa malu nak sebut cinta dia kan. Tapi itulah kita, tuan-tuan, kita cinta sungguh ke Nabi kan. Macam kata lagu satu syair ni, malu rasanya menyatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dirinya insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Malu dah nak kata cinta dengan Nabi? Malu lah, pasal Nabi special. Tapi ku pujuk juang hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Semalam saya baru program dengan apa nama Hijaz, Munif Hijaz. Dan dia nyanyi lagu ni. Itulah kita sayang ke Nabi, tuan-tuan. Betul, jangan sayang ke Nabi sebab orang paksa kita sayang. Dah, sayang ke Nabi ni pasti tengok cerita Nabi. Ya Allah, Nabi baiknya, boleh maafkan orang, doakan orang, silap dia pun dia okey, dia cerita lagi dia pernah silap. Tu saya cerita tadi, Nabi bukan pakar pertanian. Tiba-tiba bila orang bertani, Nabi tengok orang duk bertani, duk tanam pokok kurma, depa duk cantum macam kita buat tut ni lah, ada tut. Depa cantum pokok kurma yang bagus dengan pokok kurma yang nak bagi buah banyak. Tiba-tiba Nabi kata, tak cantum tak apa kot. Tak cantum pun okey, cantum pun tak cantum pun okey. Nabi sebut gitu. Para sahabat bila dengar Nabi jawab, Nabi kot. Nabi dah kata, takkan tak dengar. Ada orang kata, Nabi habaq tak ada cantum. Betul tak ada cantum? Nabi mesti betul. Maka tak cantum, tuan-tuan. Semua di kota Madinah tidak mencantum pokok kurma, menyebabkan hasil kurma tahun tu turun, tuan-tuan. Nabi pula tanya mereka, pasal apa hasil kurma tak banyak tahun ni? Mereka berkata, Rasulullah, tidakkah kamu yang bagi tahu? Kalau itu tak payah cantum, mereka pakat tak cantum belaka pihak pokok kurma tu. Nabi kata, ya ke? Nabi pula tak ingat dia pernah sebut benda tu. Sampai Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu kalau dalam urusan dunia, kamu buat, kamu jangan ikut cakap aku. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Sejak itulah sahabat Nabi bila tanya, dia bertanya soalan ni, hadza minal wahyi aw min ra'yik? Ini pandangan kamu Rasulullah atau ni daripada wahyu? Tu Nabi. Bila Nabi tempatkan tentera dalam medan Badar, Nabi letak saya tentera di situ, Nabi kata kita di sini. Sahabat yang pakar strategi perang kata ke Rasulullah, ya Rasulullah, ni wahyu ke ni pandangan kamu? Nabi kata hadza min ra'yi, ni pandangan aku. Kalau ni pandangan kamu Rasulullah tak boleh, sebab kalau kita tetap di sini tentera boleh kalah sebab kita tak menguasai sumber air. Kita kena pergi tempat yang air ada. Bila apa-apa jadi, kita tetap ada air dan musuh akan boleh dilawan sebab sumber air kita tak habis. Nabi kata, dengar sahabat ini, jom kita berpindah. Nabi tak kata, aku Nabi kot. Kan? Bila aku tak tadi tangi ya? Tak. Menyebabkan sahabat rasa walaupun Nabi itu kekasih Allah, tapi dia boleh dengar pandangan orang lain. Kalau kita duduk tepi Nabi gitu, kita kata apa? Ya Allah, baiknya aku bagi pandangan gitu pun Nabi dengar. Rasulullah menunjukkan contoh yang kita rasa Allah jatuh cinta dekat dia, tuan-tuan. Itulah baginda Nabi SAW. Kita sampai pukul apa ni? Nampak tuan-tuan macam tak larat? Boleh ya? Sebab saya tengok jadual tuan-tuan penuh. Terakhirlah, tak mau panjang. Nanti kita jumpa lagi lah. Jemput mai pula. Kalau cerita semua malam ni habis ilmu saya, tuan-tuan. Terakhir, ada satu sunnah Nabi yang saya rasa benda ni ramai orang lupa. Saya rasa ramai orang lupa. Apa sunnah dia, tuan-tuan? Nabi SAW semasa berada di atas pangkuan Aisyah, ni di akhir umur Nabi ni,
Sebab orang selalu sebut, mari kita buat sambutan maulid. Sebenarnya jangan lupa, hari Nabi wafat, hari Nabi lahir sama dengan hari Nabi wafat. 12 Rabiul Awal Nabi lahir, tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun umur Nabi 63 tahun Nabi wafat. Tarikh Nabi wafat dengan tarikh Nabi lahir sama. Patutnya bila kita buat sambutan maulid, kita buat sambutan hari memperingati Rasul, kehidupan dan kewafatannya. Sebab sama tarikh tu. Apa lebih penting tarikh Nabi wafat ni? Penting sebab tarikh Nabi wafat ni Nabi telah berhenti menerima wahyu. Sebab tu Umar dengan Abu Bakar sembang. Umar tanya Abu Bakar, Rasulullah, ya Abu Bakar, dulu ada Rasulullah. Kita silap je wahyu turun, kita salah je wahyu turun. Lah ni siapa nak tegur kita kalau kita salah? Wahyu dah berhenti ni. Abu Bakar bagi semangat pada Umar. Ya Umar, ya Rasul dah tak ada, Rasul dah tak bersama kita. Tapi Rasul tinggalkan warisan yang sangat hebat. Kita berpeganglah kepada keduanya dan olahlah sebagaimana yang sepatutnya. Itu. Jadi bila Nabi saat terakhir, Nabi ni demam daripada bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Balik Hajatul Wada' tu Nabi dah tak sihat dah. Nabi dah demam. Ingatlah Nabi walaupun matinya umur 63, kami orang kata saya ni kalau boleh nak mati umur 63, tapi untuk pengetahuan Nabi mati 63 tak ada penyakit tuan-tuan. Dia tak ada gout, darah tinggi, kecil manis, tak ada tuan. Nabi mati ni solid. Kita duk nak cerita mati penuh dengan benda tu, tak apa nak kemahan tuan. Jadi hak makan ubat dululah. Jangan duk gagah nak mati lu. Nabi ni mati 63, memang Allah pilih dia untuk mati time tu, tapi tak ada penyakit. Yang sakit Nabi simple dia demam. Tapi simple pun untuk Nabi beratlah. Sampai Nabi lupa giliran isteri dia. Kan? Tuan-tuan lupa giliran isteri tuan-tuan? Lupa? Tuan-tuan lupa tak giliran isteri tuan-tuan? Tak lupa pasal tuan-tuan isteri seorang ya? Tak lupa pasal apa? Kan? Nabi ni isteri banyak, lupa tuan-tuan. Giliran siapa hari ni? Giliran siapa? Sampai Nabi tak ingat tuan-tuan. Tapi bukan tak ingat tu berkaitan dengan wahyu. Tak ingat berkaitan dengan giliran saja. Sampai dah hujung-hujung Nabi tak tahan sangat, Nabi kata pada isterinya, boleh tak abang nak ambil giliran hampa semua, bagi pada Aisyah saja. Sebab abang tak boleh pindah dah, tak tahu. Kalau boleh abang nak duduk rumah Aisyah. Kenapa Aisyah? Sebab Aisyah masih muda. Aisyah yang boleh tampung Nabi, boleh angkat Nabi SAW. Tu saya kata tadi, Nabi tiba-tiba demam teruk, 11 Rabiul Awal, tiba-tiba Nabi sihat. Nabi bangun balik. Sahabat ni duduk kumpul rumah Nabi, tak ke mana, dah 2 bulan lebih ataupun 3 bulan tu. Duduk rumah Nabi ni, tunggu Nabi, semua pakai duk risau. Ya Allah, macam mana ni Nabi ni? Tiba-tiba 11 Rabiul Awal, Nabi sembuh, Nabi bangun, hilang demam. Bila ada demam, semua orang kata, oh Alhamdulillah Nabi tak wafat ni, Nabi tak jadi mati ni. Sebab sebelum tu Nabi dah cerita dia akan wafat. Allah. Nabi pergi ke tanah Pugurun Baqi' dengan satu orang namanya bernama Abu Muwaihibah. Abu Muwaihibah pergi, Nabi diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Nabi cerita kepada Abu Muwaihibah, ya Abu Muwaihibah, Allah bagi pilihan kepada aku. Apa dia? Qazainad dunya wa khulda fi thummal jannah. Boleh terus hidup di atas muka bumi, khazanah dunia ni semua milik aku, dan aku akan dapat masuk syurga. Mana Nabi boleh pilih untuk tak mati. Tiba-tiba Nabi kata, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Cuma aku pilih nak mati, kata Nabi. Orang Bombiah kata, jangan Rasulullah, pilihlah hidup. Nabi kata, tak, aku nak pilih mati. Cerita Abu Muwaihibah tu disebarkan kepada orang-orang di Madinah. Semua teringat, Nabi pernah sebut dia nak mati ni. Masa itulah Nabi SAW dalam keadaan memang kritikal tuan. Apa Nabi buat? Kan kita pernah dengar cerita Nabi ada air kan, yang Nabi sapu ke muka kan. Nabi letak tangan atas air, Allahumma hawin alayya sakratul maut fa innal maut sakarat. Ya Allah, mudahkan urusan kematian, kerana mati ni berat ya Allah. Nabi letak tangan di air kan.
Tangan dicelup di bejana air, kau sapu di muka mengurangkan pedih, beralun zikir menutur kasih pada umat dan akhirat. Nabi doa tuan-tuan, Allahumma hawin alayya sakratul maut. Tapi sebelah Rabiul Awal Nabi sembuh. Orang semua kata alhamdulillah, Allah Nabi semua leganya. Nabi pun kata pada sahabat-sahabat, baliklah kamu ke rumah, baliklah. Tak apa, baliklah. Bukan baliklah, Umar baliklah. Semua berkat balik, pasal dah lama tak balik. 12 Rabiul Awal pagi Nabi solat subuh berjemaah. Nabi jadi imam. Masa Nabi jadi imam itulah habis solat subuh Nabi memberi tazkirah kepada sahabat. Sahabat tak perasan lah pasal tengok Nabi sembuh. Tapi itu rupanya tazkirah terakhir Nabi SAW. Masya Allah. Nabi masuk ke rumah Aisyah. Nabi kata, Syah, abang nak bersugi. Nabi pun bersugi. Habis Nabi bersugi, Nabi letak dirinya atas Aisyah. Nabi letak atas Aisyah tu, Nabi macam tak tampung. Aisyah kata, Nabi seolah-olah melepaskan seluruh badannya di atas badanku. Aisyah tampung sungguh. Masa itulah Nabi berdoa, Allahumma syhad inni qad ballaghtu risalatak. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan risalahmu ya Allah. Fa inna lil mauti sakarat. Ya Allah, mati ini sangat-sangat beban ya Allah. Allahumma syhad inni qad ballaghtu risalatak. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan risalahmu ya Allah. Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Letakkanlah aku di tempat yang tertinggi ya Allah. Itu Nabi. Itulah ucapan Nabi sampai Nabi menghembuskan nafas yang terakhir di atas dada Aisyah. Macam kata syair ni kan, dan tibalah waktu ajal bertemu, penuh ketenangan, jiwamu berlalu linangan air mata syahdu iringi pemergianmu. Oh sukarnya untuk umat menerima, bahkan payah untuk Umar mempercaya, tetapi iman merelakan jua bahawa manusia kan mati akhirnya. Itu Nabi tuan-tuan. Umar tak boleh terima. Tapi yang Aisyah ungkap, Nabi pernah sebut perkataan Allahumma syahad inni qad ballaghtu risalatak. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan risalahmu. Saya fikir ikut sunnah Nabi yang Nabi betul-betul nak kita buat. Orang main mercun dah tuan-tuan raya. Tak pasal kita join dah. Nak cerita itulah sunnah Nabi terbesar tuan-tuan. Dakwah. Hak lain tu sunnah kecil, bukan tak penting, serban, sugi. Tapi sunnah terbesar Nabi dakwah. Sampai Nabi kata dekat Allah, saksikan ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu. Alhamdulillah, oleh kerana para sahabat dulu, orang-orang dulu, tabi'in, tabi'in dan para salaf dan khalaf dengar ucapan yang mereka bawa dakwah sampai ke Nusantara. Tuan-tuan, daerah kita ni negara mana yang mula-mula Islam tuan-tuan? Mesti orang kata para miswara yang mula-mula masuk Islam. Dalam kajian sejarah negeri Kedah, Persatuan Sejarah Negeri Kedah buat catatan, yang mula-mula masuk Islam dalam tanah Melayu, yang mula-mula negeri masuk Islam adalah kerajaan Kilahi ataupun Kalah. Kalahi atau Kilah kerajaan apa? Kerajaan Kedah tua. Ada dua pencatat, pertama Al-Idrisi, yang kedua Al-Mas'udi. Ni catat Arab ni, mereka datang ke kerajaan Kedah tua, mereka sezaman dengan Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Mereka datang ke sini kerana mereka nak berniaga. Kenapa nak berniaga? Sebab mereka cari wang untuk bawa balik bagi perjuangan Sultan Salahuddin berdepan dengan tentera salib. Dah datang sini, mereka dipanggil pedagang da'i. Mereka berdagang dan dakwah. Kenapa mereka boleh datang sini? Sebab kita berada di aliran utama
tempat kita ni dipanggil Selat Melaka paling stabil dalam dunia. Tak ada ombak besar menyebabkan kapal-kapal sangat suka masuk ke Selat Melaka. Masa tu belum ada Melaka, yang ada adalah kerajaan Kedah tua, tuan-tuan. Maka ada seorang ulama datang ke istana Raja Kedah masa tu bernama Derbar Raja. Raja Derbar Raja ni sama ada dia berganut agama Hindu ataupun Buddha. Dua tu saja. Kerana dia ada pengaruh Siam, dia ada pengaruh Sriwijaya, tuan-tuan. Derbar Raja ni orang Melayu. Tu kena betulkan balik. Walaupun nenek moyang kita dulu agama Hindu, depa bukan India, depa memang Melayu, tuan-tuan. Dan sudah ada tamadun. Tamadun Kedah dulu dipanggil tamadun Sungai Batu. Tu dia korek dekat Merebuk tu, tuan-tuan. Itulah tamadun dia. Tapi orang kita tak apa kisah sangat pasal benda tu, tak apa nak diwar-warkan. Pasal ni orang duk sibuk pasal politik lagi, tak tahu. Tamadun itu ada sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam. Tu dia tamadun tu. Bawa besi keluar daripada Kedah ni, tuan-tuan, pergi sampai ke Mesir, pergi sampai mana? Memang nenek moyang kita dulu adalah pencipta kapal, pembawa kapal, pedagang keluar negara. Tu dulu. Kenapa saya kaji bab ni? Sebab saya nak kaitkan tadi, kalau mereka tak sampai, kita tak Islam, tuan-tuan. Maka di istana Derbar Raja tadilah datang seorang syekh bernama Syekh Abdullah Yamani. Syekh Abdullah Yamani datang ke istana mengajak Derbar Raja masuk Islam. Kenapa Derbar Raja menerima? Sebab dia tengok pedagang-pedagang Arab ni bila datang, mereka baik. Mereka layan orang Melayu, mereka suka menjamu, mereka tahu budaya, mereka bahasa Melayu. Seronok tengok, menghormati. Kebetulan pula masa tu mereka menganut agama Hindu yang ada kasta. Jauh orang dengan sultan pun jauh, dengan rakyat pun jauh. Derbar Raja masuk Islam, tuan-tuan, bila tahun 1136 Masihi. 1136 Masihi, Derbar Raja masuk Islam saja, lalu ditukar nama kepada Sultan Muzaffar Shah. Ada kubur dia, tuan-tuan, dekat Sungai Petani, tuan-tuan. Bila dia masuk Islam, dialah Raja Kedah pertama masuk Islam dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Dia terus kata kepada Syekh Abdullah Yamani, tuan jangan pergi ke mana-mana, duduklah di Kedah, bantu kami untuk menjadikan Kedah pentadbiran Islam. 1136 seluruh orang Kedah jadi Islam, tuan-tuan. Kita terlebih dulu, nenek moyang kita di Kedah terlebih dulu masuk Islam. Melaka lambat 1400 sekian-sekian. Kita 1136. Ni nenek moyang kita. Tapi kita tak jadi pusat perkembangan Islam. Kita cuma jadi generasi pertama yang menerima Islam. Tuan-tuan, ingat jasa itu. So tugas kita hari ini adalah cuba buat dakwah balik, kan? Cuba buat dakwah balik. Alhamdulillah, kita bila tengok catatan, kita syukurlah sebab populasi kita sebenarnya makin meningkat. Orang Islam sudah berjumlah 63%. Walaupun orang Melayu 57.7%. Populasi dia gini, tuan, Bumi Putra, termasuk yang bukan Islam, tak Islam, Bumi Putra, termasuk Sabah, Sarawak dan kita, jumlah Bumi Putra 69.9%. Ini untuk catatan 2022. Orang Cina tahun lepas 2021 mereka berjumlah 23%. Tahun ini mereka berjumlah 22.8%. Mereka makin kurang. Orang India tahun lepas atau tahun mereka sebelum tu 6.7%. Tahun ni mereka dah jadi 6.6%. Maknanya mereka makin mengecil. Orang Cina juga makin mengecil. Orang Melayu tahun lepas 57.6. Tahun ni 57.7. Kita meningkat. Sebab kita tak ada masalah nak banyak, betul, tuan-tuan. Pakai kain pelekat pula lagi senang. Saya sendiri, anak saya 15 orang. 15. Ni balik ni pasal hantar bini baru nak pantang di rumah mak mertua dia. 15. Ustaz, umur berapa umur anak 15?
Saya umur muda lagi 45, tapi bini saya 2. Sebut macam tak berani, macam senyap, takut kan. Oh, ni kau 2 takutnya. Hak pertama 10, hak kedua 5. InsyaAllah hak kedua tu lagi saya kata boleh pergi berapa orang ni? Dia kata lagi 2 boleh. InsyaAllah lagi 2 tahun tuan-tuan akan ada 17 orang. Saya tak suka membazir, sebab membazir sahabat syaitan tuan-tuan. Jangan. Saya saja kalau ada anak insya-Allah lagi 2 tahun 3 tahun 17 orang. Itu baru 2. Kalau saya kahwin lagi 2. Nampak tuan-tuan? Ustaz jangan duduk bincang tajuk ni kerap sangat. Orang pun kata jaga ustaz. Tapi nak cerita apa? Kita tak pernah kisah anak kita ramai. Pasal kita yakin setiap anak lahir ada rezeki daripada Allah. Jadi kita kena pulun sampai jumlah kita jadi 70% orang Melayu Islam tuan-tuan. Kenapa Ustaz cakap gitu? Tuan-tuan, tahun 1911 sebelum kita merdeka, imigran, tahu tak imigran? Cina dengan India dibawa masuk ke dalam tanah air kita. Tahun 1911 jumlah kita jadi 52%. Jumlah Cina dengan India jadi 48%. Tuan-tuan kena ingat tarikh tu. 1911 kata Dr. Syam Rahayu dalam bukunya Kontrak Sosial, dia kata orang Melayu tahun 1911 sebab Inggeris buat masuk mereka ni semua, rakan-rakan kita Cina dengan India ni, jumlah kita dah tinggal 52% sahaja. Cina dengan India jadi 48%. Tak apa lagi. 1941 orang Cina dengan India 60%. Orang Melayu tinggal 40%. Kita Bumiputera pernah jadi minoriti dalam negara kita. Sebab apa? Kita beranak, mereka datang, memang ramai. Entah. Mereka diperosoh masuk, bawa dah siap. Kita nak beranak, lambat tuan-tuan. 1941 itulah menjadikan orang Melayu dah ketakutan sebab jumlah mereka tinggal 40%. Orang Cina dengan India 60%. Tak apa lagi. Kekayaan berada di tangan Cina ketika itu kerana Inggeris tak benarkan sesen pun berada kekayaan itu di tangan orang Melayu. Tuan-tuan boleh pergi lagi ya? Boleh ya? Saya sambung sikit ya. Kekayaan berada di tangan mereka tuan-tuan. Kenapa orang Melayu tak boleh kaya? Sebab kalau orang Melayu kaya, dia tahu Melayu adalah bangsa yang tidak pernah tunduk kepada sesiapa pun. Saya pernah cerita satu kapten namanya Kapten Osborne. Dia pernah bawa kapal laut. Dia panggil kapten sebab dia bawa kapal laut. Dia pernah membantu Inggeris. Dia jadi pembawa kapal untuk kapal perang Inggeris. Dia pernah tawan India. Bila tawan India, orang India tunduk, cium tangan orang Inggeris, minta diselamatkan. Dia kata dia pernah datang ke Kedah, utara diserang oleh Siam. Bawah Inggeris support. Daripada laut kami tembak orang-orang Kedah. Orang Kedah kalah kerana diserang daripada darat atas, belah bawah dan daripada laut. Dan mereka kalah. Bila mereka kalah, kata Dr. Syarif Osman, dia kata masa orang-orang Kedah kalah, mereka sedikit pun tidak menundukkan diri kepada kami. Bahkan mereka berdiri menyatakan walaupun tanah air ini diambil, kami tetap orang Melayu yang takkan tunduk kepada Inggeris. Tuan, kata Kapten Syarif Osman, dia kata apa? Kalau saya nak respect musuh saya, orang ni lah saya respect. Sejak tu mereka kenal orang Melayu tak pernah tunduk dengan orang. Memang kita lembut. Kita memang he-he-he gitu ya. Kita memang cakap lembut tuan-tuan. Kita memang tak suka sakit hati orang. Kita pergi kedai pun kalau dia makan tak sedap, kita tak kata tak sedap, tidak. Kita makan tak sedap, okey dia main. Sedap ke? Oh sedap. Sedap. Habis dia belah. Kita memang tak terus terang. Itu Inggeris marah sangat. Pasal ya tuan tak ada. Kita Dia tahu kalau bagi kekayaan pada pribumi, habis.
Akhir sekali dia buat, ada satu kelompok yang boleh diberi kekayaan. Siapa dia? Masyarakat Cina, tuan-tuan. Kita tak salahkan mereka, sebab mereka memang Inggeris bantu. Dan tak salah pun, sebab itu zaman pemerintahan Inggeris. Tan Cheng Lock pernah sebut, Tan Cheng Lock ni adalah di antara pengasas MCA. Dia pernah sebut, dia kata kami orang Cina, kekayaan kami ni sebelum merdeka ni, sebab jadi perbalahan sebelum merdeka, tuan-tuan, kami, kekayaan kami di tanah Melayu hanyalah 25% sahaja. Yang 70% lebih adalah dimiliki oleh orang-orang Inggeris. Orang Melayu tak ada apa, tuan-tuan. Itu zaman dia. Itu zaman kita tak ada apa. Zaman tu buta huruf, zaman tu tak kerti apa. Zaman tu lah orang putar sejarah. Saya baru ni dapat balik fakta. Yang buka Kuala Lumpur bukan Ya Ahloi. Yang buka Kuala Lumpur bukan Ya Ahloi. Bukan Ya Ahloi buka Kuala Lumpur. Yang buka Kuala Lumpur namanya Sultan Puasa, tuan. Sultan Puasa adalah orang Mandiling, datang daripada Pagaruyung, tuan-tuan, di Indonesia. Datang ke sini buka Kuala Lumpur. Dulu dipanggil Sungai Lumpur ataupun Lembah Lumpur. Dibuka situ, tuan-tuan. Pengkalan Lumpur ataupun Sungai Lumpur. Dibuka Kuala Lumpur, tuan-tuan. Dia yang panggil Kapitan Cina ni untuk jadi pembuat ataupun pengusaha biji timah. Ya Ahloi tu, yang lantik dia Sultan Puasa. Orang Melayu dulu lebih awal buka lombong. Tapi Inggeris kata, kalau orang Melayu buka lombong, kami tak akan beli. Menyebabkan lombong orang Melayu tutup, terpaksa bagi kepada kaum Cina. Nenek moyang kita bukan calang-calang orang, tu bukan bodoh sangat. Bukan. Sebab tu kalau kita faham jati diri kita, tuan-tuan, kita tak boleh membiarkan sedikit pun kita jadi orang yang mudah diperkotak-katikkan. Tak boleh, tuan-tuan. Kena kuat, kena hebat, kena bangun, tuan-tuan. Sebab tu jati diri kita. Sebab tu hari ni kita lihat bahawa apabila Islam sampai kat kita, lagilah double kuat kita, tuan-tuan. Sebab tu kita potong saya. Daripada jumlah dulu beranak, terutama orang pakai lebay lagi cepat. Beranak. Jumlah kita dah jadi 57.7. Saya doakan lagi 4-5 tahun ataupun lagi 4-5 tahun kita jadi 60%. Macam-macam boleh beranak lagi lah, jangan duk tunggu. Sebab kita nak peramai ni. Takut ustaz nanti tak cukup makan. InsyaAllah kita dilahirkan dengan kreativiti. Tahu tak apa kelebihan orang Melayu yang selama ni orang tak pernah beritahu? Kita, kepakaran kita bidang kreatif. Kita sangat kreatif. Kita pandai. Tukang buat, semua kita pandai. Kita memang reti buat banyak benda. Sebab tu kalau orang Melayu buat kreativiti, dia jadi. Sebab tu orang Melayu kalau buat lagu sedap. Orang Melayu kalau buat modified, dia paling pandai. Jepun buatlah motor tu, tayar 2, dia up jadi 1 juga. Tu pandai, entah. Baru ni saya tengok 3-4 tahun lepas, budak Melayu kita, dia test motor dia masuk dalam banjir. Dia bubuh exhaust bagi tinggi, tuan-tuan. Ditutup satu tempat yang menyebabkan dia masuk motor tu tak mati. Sambil dia selfie. Tengok kawan-kawan, tengok belah saya belakang, tak mati motor. Gelak. Tak mati motor tu. Teknologi tu, bila tanya dia buat macam mana, dia kata Allah, RM50. RM50 ya, tuan-tuan, dia boleh buat benda tu. Kreativiti. Sebab tu jangan tiru orang lain nak jadi kaya, memang tak akan kaya, tuan. Kita ada kekuatan kita sendiri, tuan. Orang kata orang Melayu berpecah. Tidak. Orang Melayu berpecah, tetapi di hujung mereka bersatu. Kena ingat tu. Ada 2 madrasah dulu. Syekh Abdullah Fahim duduk dalam kerajaan. Satu lagi madrasah, tuan-tuan, Abu Bakar Al-Bakir, lawan kerajaan. Ada 2. Tapi kedua-dua ulama, tok guru dengan anak murid. Syekh Abdullah Fahim adalah guru kepada Ustaz Abu Bakar Bakir. Tuan. Itu cerita dia. So pecah macam mana pun, macam orang Kelantan katalah, set kita jangan pecah. Itu ya. Pastikan Islam kuat, tuan-tuan, dan dakwah kena berjalan. Apa dakwah kena berjalan? Rakan kita Cina dengan India sebenarnya mereka memang nak Islam. Cuma tak ada siapa nak jelas pada depa Islam. Cuma hari ni bukan tuan-tuan kena pergi cerita kat depa Islam, marah depa nanti.
Yang kita kena buat, buka radar sikit. Semoga satu hari mereka akan boleh sama-sama main dengan kita, boleh dekat dengan Islam. Tu ya. Itulah dakwah yang Nabi nak kita bawa, insya-Allah. Dan saya berhenti kat tu, insya-Allah. Dan saya harapkan tuan-tuan, mari kita kuatkan kekuatan kita, kesatuan kita. Masjid ni tempat menyatu. Dan alhamdulillah, apa yang terjadi pada kita selama ni, sejarah menyebabkan kita beringat dan beringat. Kan? Biar kita jadi orang yang betul-betul mantap. Jangan buka peluang untuk orang memperkotak-katikkan kita. Dan jangan guna ayat-ayat yang melemahkan. Tolong tuan-tuan. Jangan kata orang Melayu kan reti apa? Jangan. Tu ayat lemah. Jangan kata orang Melayu kalau berniaga dengki. Jangan. Sebab jarang kita tengok orang Melayu berniaga dengki. Kalau ada tu jarang-jarang. Bila jarang-jarang itulah jadi pelik bila orang Melayu dengki. Nah. Kena sebut orang Melayu ni dia bersatu. Tapi dia ada cara dia. Cara dia lain. Dia boleh pecah-pecah, tapi ending dia bersatu juga. Tunggulah tuan-tuan. Dia takkan pecah tuan-tuan. Tapi tak ada cerita terutang pasal masjid tuan-tuan. Cuma nak cerita bahawa tunggulah tuan-tuan. Cuma jangan bagi anasir lain itu duduk di bawah menyebabkan kita boleh terpengaruh dak. Saya harap pemimpin-pemimpin kita cerdik. Alhamdulillah, saya tengok yang ada sekarang ni, mereka cerdik tuan-tuan. Cara mereka atok cerdik, cara mereka buat cerdik tuan-tuan. Cara mereka olah tu cerdik. Cuma kita harap janganlah hak tak cerdik jadi tempat kita ikut tuan-tuan. Yang tu ya. Itu yang saya boleh sebut tuan-tuan. Tak boleh jajah. Yang lain tu kita cerita lain kali lah, insya-Allah. Cuma nak bagi tahu bahawa dakwah adalah tandanya kita nak tengok Islam jadi kuat balik. Jumlah kita jadi kuat balik. Kekuasaan berada di tangan kita balik. Alhamdulillah. Sekarang ni dari segi ekonomi pun orang kita dah banyak menguasai ekonomi. Lepas tu kita masih pertahankan hak keistimewaan orang Melayu dalam perlembagaan. Kan? Nanti saya ceritalah kat tuan-tuan. Mungkin masa dah terlampau tak sesuai pada malam ni tuan-tuan. Pentingnya Islam ada dalam perlembagaan tu. Itulah jasa terbesar Tengku Abdul Rahman bila Islam duduk dalam perlembagaan. Bila Islam duduk dalam perlembagaan tu, sampai hari ni jumlah kita makin banyak, Islam makin kuat. Nanti kita cerita dalam edisi sesaat akan datang. Tak tahulah, mungkin 2028 nantilah. Bila mai pula tuan-tuan. Tapi lah ni nak bagi tahu bahawa tuan-tuan, ini musim yang harus umat Islam kena ada kekuatan mereka. Jangan mudah terpengaruh dengan musuh. Ingat bahawa kita tetap kena bersatu dan kuat, dan kita kena kuatkan jumlah kita. Sebab kehebatan jumlah tak ada siapa boleh reject tuan-tuan. Jangan main-main. Kita duk kata susahlah, depa Cina tutup kedai, kita susahlah. Depa lagi susah kalau kita tak beli tuan-tuan. Pasal kekuatan kita adalah jumlah. Jadi gunakan kekuatan ini betul-betul tuan-tuan. Gabungkan kekuatan ini, insya-Allah, sampai orang tak sanggup nak tolak kelebihan yang kita ada, iaitu kelebihan iman, kekuatan, keyakinan, bijaksana. Itu semua adalah kekuatan kita, insya-Allah. Barulah kita mencintai Nabi itu benar-benar sampai. Kerana Nabi memang ada 4 sifat tu kan. Amanah, tabligh, siddiq dan fatanah. Nabi ada fatanah, cerdik tu. Kita adalah keturunan itu. Sebab tu di selatan Thailand namanya Fatani, bukan sebab namanya dia bertani. Fatani itu sebab namanya orang-orang fatanah, cerdik. Kerajaan yang cerdik tuan-tuan. Kedah kan nama Kedah tuan-tuan. Sebab apa dipanggil Kedah? Sebab dia bekas untuk buah padi. Qadhun tuan-tuan. Kenapa dipanggil Melaka? Orang kata Melaka panggil Melaka sebab ada buah Melaka, ada pokok Melaka. Mana ada pokok Melaka tuan-tuan? Tak ada. Melaka dipanggil Melaka sebab kata Tun Sri Lanang kerana malakat, tempat semua orang berkumpul, semua orang perlu kekuatan orang Melayu kerana mereka pandai menguruskan ramai orang. Itu malakat. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan kita jadi kuat, insya-Allah. Dan saya faham tuan-tuan dah sakit lutut tu, berhentilah, insya-Allah. Nanti kita sambung dalam sesi datang. Tak boleh lama tuan-tuan. Kalau lagi lama lagi tuan-tuan memberontak tuan-tuan. Cukuplah sekadar tu, insya-Allah. Malam ni ada makan? Tak ada 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 makan ni? Ada. Untuk berceramah kot. Untuk semua, alhamdulillah. Jadi Tok Guru saya pesan lah, kalau makan dah sampai sejuk, makruh ceramah. Saya berhenti kat tulis, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita. Tahniah pada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pada Ustaz Nazri, insya-Allah.